Hedgehog. Hedgehog. Apa tu? Apa? Wah, hedgehog. 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 Tak tahu lah. Hedgehog. 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 And hog. Hedgehog. 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 Tak tahu. Tak tahu. Hedgehog. Hedgehog. Ianya bukan durian. Ianya juga bukan alat penyesak lapar, malah bukan sejenis tumbuhan kaktus yang punya kaki dan muka. Ianya ialah hedgehog. Mempunyai berat sekitar 350 hingga 600 gram. Haiwan mamalia kecil ini adalah dari kumpulan Erinaceidae yang mempunyai jangka hayat di antara 4 hingga 10 tahun. Sonic the Hedgehog, karakter kartun berwarna biru, memiliki kepantasan berlari adalah merupakan diadaptasikan daripada hedgehog yang amat popular pada sekitar 90-an. Secara umumnya, hedgehog dapat dikenali mempunyai hidung yang mancung, mata yang menonjol dan mempunyai duri di atas badan yang lembut seperti permukaan sikat. Namun, berhati-hati apabila hedgehog berasa terancam dan diganggu, hedgehog akan menggulung seperti bola untuk mempertahankan diri. Dr. Azlan bin Cik Ahmad merupakan doktor haiwan khusus untuk hidupan liar dan hidupan eksotik di UPM. Asal khusus sebenarnya tak dapat tak ada rekod di mana asalnya hedgehog ni, tapi dipercayai hedgehog ni ditemui pada tahun sekitar 1400 lebih. Hakikatnya, haiwan mamalia kecil ini bukanlah dari jenis keluarga landak, tetapi ianya dari jenis keluarga cecurut. Hedgehog dan juga landak ialah dari kumpulan mamalia, tapi mereka ini dipisahkan ke dua jenis yang berbeza. Landak dia terarah kepada spesies rodent atau spesies tikus, manakala hedgehog ini dari spesies yang berlainan. Terdapat 17 jenis hedgehog di dunia. Di antaranya terdapat di Asia dan di Eropah. Tetapi jenis yang menjadi kegemaran dan minat pembelah adalah dari African pygmy. Hedgehog terdapat dalam pelbagai jenis warna dari albino hingga ke salt and pepper. Di habitat asal hedgehog ini ia bersifat bersendirian atau kita panggil solitary. Ia cuma berada di dalam kelab bila tibanya musim ataupun dia datang untuk mengawan berlakunya pembiakan. Kebiasaannya hedgehog kalau di tempat asal ia bersifat bersendirian. Di samping mempunyai hidung yang mancung, derai hidung hedgehog sangat sensitif pada bau dan sentuhan. Apabila dia merasa terancam, sebagai contoh, hedgehog ni dia mempunyai sistem derai bau yang sangat kuat dan juga dia boleh mengesan emosi. Sebagai contoh, jikalau pemegang itu dalam keadaan nervous ataupun dalam keadaan panik dan sebagainya dan takut, hedgehog ni dapat merasakan perasaan itu, so dia akan mempertahankan dirinya dengan menegakkan duri-duri. Duri pada badan hedgehog tidaklah setajam duri landak. Fakta yang menarik pada duri badan hedgehog ini ialah hedgehog memiliki 500 hingga 700 ribu duri pada badannya. Terdapat ruang udara pada setiap duri hedgehog. Hedgehog juga tidak menyebarkan durinya seperti landak. Dan tujuan duri pada badan hedgehog adalah untuk melindungi dan mempertahankan diri. Baik, setakat ini tidak ada kes-kes yang melibatkan jangkitan daripada hedgehog kepada manusia yang serius. Namun masih ada kes-kes minor kes, sebagai contoh jangkitan parasit kulit yang dapat berpindah daripada hedgehog ke manusia. Namun jangkitan di antara hedgehog memang ada dan sering berlaku. Sebab itu kita menggalakkan pembela mengamalkan tahap kebersihan dan higienik yang baik. Muhammad Arif bin Aziz mula membiak hedgehog sejak 3 tahun yang lalu. Encik Arif mula membiak dan menjual hedgehog sekitar RM100 seekor. Umur hedgehog yang sesuai untuk dijual adalah dalam 2 bulan selepas dia boleh makan kibel sendiri dan sudah putus daripada susu ibunya.
Jenis hedgehog yang mendapat permintaan tinggi merupakan jenis yang dibiak oleh Encik Arif. Antaranya ialah salt and pepper, cinnamon dan albino. Okey, mula-mula kita akan pastikan dua induk yang ingin dibiakkan itu umurnya telah cukup, iaitu di atas 6 bulan. Kita akan masukkan kedua-dua induk itu bersama dalam satu sangkar selama 2 minggu untuk dia membiak. Dan apabila dia telah mengawan dalam masa 2 minggu itu, kita akan asingkan dia antara satu sama lain, kita asingkan. Dan kita akan letakkan hideout, iaitu tempat dia bersembunyi dan tempat dia melahirkan anak. Dan kita akan tunggu anaknya dilahirkan. Faktor makanan dan minuman sentiasa dititik beratkan oleh Encik Arif. Dengan memberi makanan sekali sehari, pemberian makanan yang berkhasiat dan tambahan juga amat penting bagi tujuan kesihatan. Biasanya saya memberi dia makan kitten kibble dan makanan sampingannya adalah ulat burung, iaitu mealworm ataupun superworm. Selain itu dia juga boleh makan cengkrik dan juga dubia. Encik Arif sentiasa membagikan masa di antara kerjaya dan penjagaan hedgehognya. Menjual bakal hedgehog yang baik dan sihat kepada pelanggan adalah perkara yang perlu diberi keutamaan. Pengalaman menarik semasa dia melahirkan anak dan train hedgehog ni untuk menjadi lebih jinak, dan pengalaman buruknya apabila ia stres dan dia memakan anaknya. Muhammad Zaim Ilman bin Muhammad Nur merupakan di antara ribuan peminat dan pembela hedgehog di Malaysia. Minat ni datang daripada hasutan kawan-kawan pada mulanya. So lepas dah start bela memelihara ni, saya minat tu datang sendiri. Pilih ni pun asalnya daripada kawan-kawan lah. Encik Zaim mula membela hedgehog pada 2 tahun yang lalu. Penjagaan yang mudah menjadikan hedgehog sebagai haiwan peliharaannya. Setiap hedgehog milik Zaim mempunyai nama tersendiri. Jenis saya ada beberapa jenis seperti pinto, albinos dan salt and pepper. Saya pilih variation ni atas sebab keunikan pada hedgehog tu sendiri. Haiwan yang mudah dipelihara dan unik ini mempunyai gelagat yang manja. Setiap hari, Encik Zaim akan meluangkan masa bermain dengan hedgehognya supaya ianya tidak stres dan bosan. Untuk menjinakkan hedgehog ni, kita kena ambil masa dalam 5 minit satu hari, belai, pegang untuk menjinakkannya. Bila dia dah biasa, dia akan jinak dengan cepat. Kebiasaannya, Encik Zaim akan melakukan kerja-kerja pembersihan tempat tinggal dan memandikan hedgehognya dalam sekali sebulan. Cara yang saya gunakan adalah dengan menggunakan satu besen ataupun storage box yang berisi dengan air, dan saya akan menggunakan berus gigi lama untuk membersihkan duri hedgehog itu sendiri. Menariknya tentang hedgehog ini, ianya mudah mesra dengan air dan mempunyai kebolehan untuk berenang. Penjagaannya hanya memerlukan sangkar dan tempat ianya bersembunyi sudah cukup bagi pembela baru yang ingin membela hedgehog. Dari segi tempat pemeliharaan, saya menggunakan habuk kayu, tetapi ia terpulang pada pembela sendiri untuk memilih sama ada serbuk kayu ataupun kain berjenis fleece. Taman Tasik Shah Alam Seksyen 14 mempunyai landscape yang indah. Dengan keluasan 43 hektar, Taman Tasik Shah Alam ini menjadi tumpuan orang ramai pada hujung minggu untuk berekreasi. Encik Zaim berkongsi minat membela hedgehog bersama rakan-rakannya. Sesekali mereka akan berkumpul secara santai di Tasik Shah Alam bersama hedgehog kesayangan masing-masing.
Cik Nurashikin Kamal bin Baharin berusia 25 tahun, penuntut di UiTM Shah Alam telah membela hedgehog hampir setahun yang lalu. Sekarang saya ada 4 ekor, kira 2 pasang lah. Yang pertama Algerian Chocolate, yang tu saya panggil nama dia Luka. Second is Cinnamon, yang tu Rukia. Okey, pasangan yang kedua ni Rico dengan Rihan. Dua-dua champion. Pertama kali, Cik Nurashikin melihat hedgehog telah menimbulkan minat kepadanya untuk menjadikan hedgehog sebagai haiwan peliharaannya. Setakat ni paling kelakarnya first sebab gaya tidur diorang macam-macam. Ada yang terlentang, ada nanti tidur dekat dalam mangkuk makanan. Lepas tu ada setengah tu jenis yang takut air. Yang takut air betul-betul takut air. Sampai kalau nak jumpa kita buka pili air dekat sinki pun dia dah lari. Tapi yang jenis yang nak air pula, kalau dah jumpa air tak nak keluar daripada tempat mandi. Melalui perjumpaan secara santai ini, topik yang menjadi perbualan semestinya tentang hedgehog. Kebiasaannya, mereka akan melepaskan haiwan kesayangan masing-masing supaya ianya menjadi lebih aktif dan dapat berjumpa dengan hedgehog yang lain. Muhammad Hasji Birosani pula telah memelihara hedgehog selama 3 tahun yang lalu. Sebab saya bela dia sebab dia salah satu daripada binatang eksotik, and tak ramai orang berani bela dia, itulah tak ramai orang berani pegang. So saya nak memperkenalkan kepada orang lain yang hedgehog ni taklah sebahaya yang diorang sangkakan kan. Bermula dengan pemberian hedgehog dari sahabat karib, Encik Hasif menjadikan hedgehog sebagai haiwan kesayangannya. Hedgehog ni sebenarnya sangat senang nak jaga, cuma kena selalu bagi attention, kena selalu bagi perhatian, belai dia, angkat dia hari-hari sebab dia kenal bau dia melalui tuan dia. Kalau lagi lama kita bond dengan dia, lagi lama kita ni, dia tak akan nilah naikkan duri dia, kita boleh pegang dia macam ni lembut, duri dia tak tajam. Seperti biasa, haiwan yang mempunyai gelagat yang mencuit hati dan aktif ini akan menarik perhatian dan perbualan orang ramai. Orang ramai tidak melepaskan peluang untuk bertanya dan melihat hedgehog dengan lebih dekat lagi. Duri lembut haiwan eksotik yang manja dan comel ini menjadi tarikan orang ramai untuk memegang sendiri duri hedgehog yang unik ini. Hedgehog sesuai dijadikan haiwan peliharaan untuk semua peringkat usia. Samping dapat mengisi masa lapang dan dijadikan hobi, penjagaannya tidaklah terlalu sukar, malah pemakanannya tidak terlalu rumit. Berbaloi bagi pembela baru yang ingin membela hedgehog. Hedgehog haiwan yang kecil, comel, unik dan manja. Kelekaan membelai dan melayan karena membuatkan kita tersenyum melihat gelagatnya. Okay. Tak tahu, tak bisa dengar. Sekejap, sekejap.